Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini cikgu akan bincangkan jawapan latihan pada minggu lepas. Baik, jom kita cuba tengok. Jom cuba 1.3 muka surat 12. Okey, soalan yang pertama, soalan A. Okey, ini adalah nombor pola yang diberi iaitu 4, 12, 36, 108 dan 324. Saya rasa soalan ini senang, tak ada masalah. Sebab nombor yang pertama nak dapatkan nombor yang kedua, dia akan didarabkan dengan 3. Okey, 4 darab 3 12. 12 darab 3 dapat 36. 36 darab 3 dapat 108 dan seterusnya. Jadi bila nak tulis pola, kamu tulis pola dia mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okay, yang B. B pun sama. Okay, yang B dia punya nombor dia semakin menurun. Jadi dia sama ada tolak ataupun bahagi. Tapi yang ini kita adalah bahagi ya. Sebab nombor yang seterusnya dia adalah separuh daripada nombor yang sebelumnya. 256 bahagi 2 dapat 128. Awak boleh semak jawapan. Ambil kalkulator, boleh check Jadi semua jawapan ini dibahagi dengan 2. Semua bahagi 2 dapat jawapan seterusnya. Maka pola dia adalah, jadi polanya ialah membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Baik, nombor 2. Nombor 2 ini ada masalah. Bagaimana kita nak membentuk pola dalam ungkapan algebra. Okey. Jadi soalan dia adalah dia bagi 2, 4, 8, 16. Okey. Kalau awak lihat 2 nak dapatkan jawapan 4, dia akan darab 2 Semua darab 2. 2 darab 2 dapat 4, 4 darab 2 dapat 8, 8 darab 2 16. Okey. Kalau soalan ni dia nak tanya dalam bentuk nombor, memang darab 2. Bentuk macam ni lah awak tulis darab 2. Kalau nak jawapan dalam pola perkataan, kita buat tulis dalam ayat, iaitu mendarab nombor sebelumnya dengan 2. Okey, ini pola nombor, pola perkataan. Untuk pola ungkapan algebra, okey, awak kena senaraikan semua nombor supaya awak boleh dapat jawapan seterusnya. Okey, macam ni caranya. 2, 4, 8, 16 ni awak senaraikan ke bawah 2, 4, 8 dan 16. Letak tanda sama dengan semua. Kemudian, apa nak letak pada nombor yang pertama? Letak pada nombor yang pertama dalam pola ni. Pola ni start dengan 2 kan? Mula dengan 2, jadi letak semua 2. 2 di depan. Semua letak 2. Okey. Kemudian seterusnya pola ni adalah mendarab 2 kan? Untuk nombor seterusnya. Jadi darab 2, darab 2, darab 2 kan? Jadi awak tulis sini darab 2, darab 2, darab 2. Okey, yang akan berubah di sini untuk dapatkan dia nak darab dengan berapa, supaya pola ini akan dapat bila didarab dan didarab dengan 2, dia akan dapat jawapan yang asal. Jadi 2 kuasa. Awak letakkan bracket ni dekat atas dekat kuasa, dekat indeks. Macam kita dah pernah belajar nombor kuasa 2 kan? 3 kuasa 2 macam ni, kuasa letak di atas. Jadi ni terletak di sebelah atas. Jadi 2 bracket sini atas 2 kuasa berapa? Ni 2 kuasa berapa? Dekat sebelah atas Jadi nombor yang sebelah atas ni, yang kuasa ni yang kita akan gantikan dengan nombor yang sesuai supaya dapat jawapan yang asal. Okey. Jadi yang pertama ni kita akan letak sifar. 2 kuasa sifar. Saya nak beritahu apa-apa nombor, katalah 2 kuasa di atas dia kosong atau sifar ni dia mesti dapat jawapan 1. Katalah 3 kuasa sifar, mesti juga dapat 1. Jadi sebarang nombor, apa-apa juga nombor, bila dikuasakan dengan sifar, dia mesti dapat jawapan 1. Jadi yang ni lah cikgu buat sini. 2 kuasa sifar ialah 1. Jadi 1 darab 2, ni 2 yang depan ni darab 2, dapat 2 kan? 2 darab 1, 2. Jadi 2 lah. Dan seterusnya 2 darab 1, ni kuasa 1. Jadi 2 kuasa 1 ialah 2. Jadi didarab balik dengan nombor yang depan dia ni, 2 darab 2 dapat 4. Maka dapat 4 kan? Okey, yang ketiga 2 darab kuasa 2 kuasa 2 ni. Maksud dia 2 darab 2. 2 darab 2 ialah 4. 4 darab 2 8. Okey?
Jadi betul. Dah 2 dah sudah. Sifar 1, 2 dan seterusnya 3. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 ini awak dah belajar. Kuasa 3 2 kuasa 3 ialah 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. Jadi awak akan dapat 2 kuasa 3 ialah 8. Jadi 8 darab 2. Jadi 8 darab 2 awak akan dapat 16. Begitulah seterusnya. Jadi pola ini sampai 16 je lah. Jadi awak akan buat dalam bentuk ungkapan algebra. Bagaimana nak letakkan ungkapan algebra? Awak letakkan, ambil ni 2 darab 2. Ambil 2 darab 2 letak. Kemudian yang dalam kurungan tu letak n. N yang berubah. Maknanya nilai n ni ada banyak, bukan satu. Iaitu kita ada n kosong atau sifar. 1, 2, 3. Jadi tulis bawah ni. N ialah sifar 1, 2, 3 dan titik-titik dan seterusnya. Boleh faham? Ini ialah soalan A. Okay, untuk soalan B. Okay, dia sama je ungkapan algebra yang B. Yang B ni, okay, soalan B 5, 8, 11, 14. Okay, ini pola dia. Jadi setiap satu nombor ni dia akan tambah 3 dan tambah 3. Dapat jawapan seterusnya. Betul tak? Okay, dapat kan? Jadi sama macam atas. Semua pola nombor disusun menegak macam ni. 5, 8, 11, 14. Ini untuk dapatkan jawapan untuk ungkapan algebra untuk susun ni. Kalau untuk yang nombor punya pola nombor, awak terus dia tulis menambah 3, tambah 3 macam ni. Kalau yang perkataan baru tulis ayat menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Dia faham? Untuk ungkapan algebra, okay, dah susun semua nombor ni menegak, buat tanda sama dengan. Kemudian nombor yang pertama 5, letak semua 5 di sini. Semua 5. Letak 5, 5, 5, 5 Kemudian tambah 3, letaklah tambah 3. Semua tambah 3 ni kan letak tambah 3, tambah 3, tambah 3. Okey, baru buat kurungan. Kurungan inilah yang akan merubahkan nombor dia supaya bila digantikan dengan nombor dia akan dapat mesti sama, dapat jawapan yang depan yang asal. Jadi awak mesti letak sini sifar. Katalah awak letak 1. 3 darab 1. 3 kan, nanti tambah 5 dapat 8. Dia tak boleh, dia yang kedua. Jadi yang atas ni jawapan dia mesti 5. Jadi mestilah 3 darab kosong atau 3 darab sifar. Sifar tambah 5 dapatlah 5. Okey, ni sifar tambah 5 dapat 5. Ni saya tunjukkan penyelesaian yang ni. Okey, yang ni kat sini. Awak boleh tengok. Okey, jadi dapatlah jawapan seterusnya. Jadi bila nak dapatkan yang kedua pun sama. 3 darab 1, 3 tambah 5 dapat 8. Dan untuk tulis dalam ungkapan algebra, ambil nombor yang ini 5 tambah 3, tulis 5 tambah 3. Yang berubah dia n kat sini. Yang bracket tu awak terus letak n. 3n maksud dia 3 darab n. Faham? Kemudian yang n, apa nilai n dalam ni yang kita dah isi, iaitu n sama dengan sifar 1, 2, 3 dan titik-titik dan seterusnya. Boleh faham? Okey, itu soalan B. Soalan C. Soalan C pun sama sama juga, tetap ni sama Soalan C saya tak payah terangkan sebab dia sama je, lebih kurang sama macam soalan B. Okey, cuma yang D ni ada beza sikit sebab dia tolak. Okey. 3 dapat 1 nombor seterusnya 3, lepas 3 1. Jadi 3 mestilah tolak 2 dapat 1, betul? Okey, betul. Jadi tengok yang kedua. 1 tolak 2 dapat tak negatif 1? Dapat. Ni nombor negatif awak kena pandai kena tahu kan macam mana nak dapatkan ni 1. Ni 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. Ni dapat negatif 1. Ni pun sama, akan dapat negatif 3. Jadi semua ditolak dengan 2. Jadi pola nombor dia tolak 2. Pola perkataan nombor ni ialah menolak 2 daripada nombor sebelumnya. Okey, menolak 2 daripada nombor sebelumnya. Okey, untuk mendapatkan jawapan pola dalam bentuk ungkapan algebra, okey, ini pun sama. 3 awak salin semua ni kan. Barisan nombor ni semua tulis menegak.
Tanda sama dengan ambil nombor yang awal letak di depan. Okey, operasi apa dia? Tolak kan? Tolak 2, letak semua tolak 2, tolak 2, tolak 2. Buat kurungan. Mulakan dengan sifar. Cuba awak semak. Okey, kalau tolak dengan darab mana dulu? Kita mesti selesai darab dulu ikut bot mas. Jadi 2 darab sifar, sifar. Jadi 3 tolak sifar, dapatlah 3. Okey, seterusnya yang kedua, 2 darab 1. Darab, dapat 2 kan? Okey, jadi 3 tolak 2 akan dapat 1. Ni pun sama juga seterusnya. Okey, apa yang seterusnya ni? Saya tak sambung ni buat ni. Okey, 3 tolak 4 dapat negatif 1. Betul tak? Ni, sebab 2 darab 2, 4. Jadi 3 tolak 4 dapat negatif 1. Dan seterusnya yang ni, yang akhir ni, apa dia? 3 tolak berapa? 2 darab 3. 6. Dapat berapa? 3 tolak 6. Kecil ni tolak besar tak boleh kan? Jadi buat rumah siapa tak ingat nombor positif negatif, ni akan dapat negatif 3. Betul, dapat negatif 3. Jadi bila dia punya pola dia ialah 3 tolak, ambil mana pola? Ambil daripada sini. 3 tolak 2. Buat kurungan ni ialah N. 3 tolak 2 N. Jadi pola dia ialah 3 tolak 2 N, di mana N ialah sifar 1, 2, 3 ni. Sifar 1, 2, 3. Baik, boleh faham? Awak boleh ulang video ni banyak kali untuk lebih faham. Dan cikgu